Salam sejahtera murid. Okay, so hari ini tak ada kelas kan sebab kamu ada sesi dengan kaunselor. Jadi teacher ada record sedikit video, okay, di mana teacher akan ceritakan tentang 7.2 iaitu garis lurus selari dengan garis lurus serenjang. Okay, kita lihat kepada yang seterusnya. Apa dia kecerunan? Dalam satu garis lurus, okey, ada kecerunan. Maka kecerunan, bagaimana kita nak cari kecerunannya? Kecerunan ialah, okey, kalau tengok dalam formula, kita gunakan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, maka tengok di sini, kecerunan tu dalam satu garis lurus, kita terbahagi kepada 4. Okey, terbahagi kepada 4. Bagaimana terbahagi kepada 4? Okey, kita ada kecerunan positif, kita ada kecerunan negatif, okey, kita ada kecerunan kosong dan kita ada kecerunan infinity. Di mana ini ialah M positif, kecerunan positif, kecerunan negatif, kecerunan kosong dengan kecerunan infinity. Kenapa infinity? Infinity kerana bila nilai X di sini, X2 tolak X1 sama dengan kosong, okey, kita tak boleh dapatkan nilainya. Okey, dia akan jadi max error kan dalam calculator. So, dia adalah infinity. Okey, kita lihat di sini juga. Okey, selain daripada menggunakan calculator, apakah maksud kecerunan? Tengok garis lurus ini. Okey, kita ada garis lurus. Dan apa dia Y2 tolak Y1? Ini ialah X1, X2, Y2. Dan ini kita letak sebagai X1, Y1. Kalau kita gunakan Y2 tolak Y1, maka kita akan dapat panjang di sini. Betul? Betul kan? Kita akan dapat panjang di sini. Dan jika kita guna X2 tolak X1, kita akan dapat di sini. Ini ialah X2 tolak X1. Di sini ialah Y2 tolak Y1. Bila kita bahagikan dia, kalau kamu masih ingat, dalam satu segitiga tegak. Okey, dalam satu segitiga tegak, kita ada theta di sini, maka ini adalah O. Betul? Panjang O. Di sini adalah panjang A. Kalau saya guna O bahagi A, itu ialah tangent theta kan? Tangent theta sama dengan O bahagi A. Tengok balik ke sini. O dia di mana? O dia ialah Y2 tolak Y1. A dia ialah X2 tolak X1. Maka di sini kita boleh katakan juga kecerunan M sama dengan tangent theta. Okey, sama dengan tangent theta. Dengan theta ialah sudut yang terbentuk bagi satu garis lurus dengan arah positif paksi X. Okey, iaitu theta dia adalah antara 0 hingga 180. Okey, kenapa X dia mula daripada 0? Iaitu kita lihat kalau dalam satu garis, okey, daripada 0. Di sini sudut 0. Okey, daripada 0, maka dia jadi semakin besar. Boleh? Semakin besar sehingga di sini theta dia ialah 90. Selepas 90, garis yang negatif, okey, kita akan dapat sehingga 180. Itu maksud dia. Boleh? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita lihat. Apabila theta sama dengan 0, bila dia garis, M dia 0. Faham? Faham kan? Teacher tadi ada bagi tahu kan bagaimana kita boleh dapatkan M 0. Ini ialah M infinity. M tak tertakrif. Sebab tangent theta sama dengan tangent 90. Dia mula dari sini sampai 90. Tangent 90 tak tertakrif sebab tak ada nilai pada tangent 90. Kita pergi kepada yang ketiga. Okey, apabila theta dia, kalau kita lihat theta dia adalah kurang daripada 90. Arah garisan adalah begini kan? Maka tangent theta dia adalah positif. Kenapa positif? Sebab pada sukuan yang pertama, okey, sin theta, cos theta dan tangent theta adalah positif. Okey, kita lihat pula bagi theta yang melebihi 90. Ini melebihi 90. Maka garisan tu begini. Okey, kita lihat. Garisan kalau begini maksudnya sudut adalah terletak pada sukuan yang ini sukuan yang kedua. Pada sukuan yang kedua, sin theta adalah positif. Tetapi untuk cos theta dan tangent theta, dia ialah negatif. Maka
Kecerunan dia negatif untuk arah ke L4 ini. Alright. Jenis kecerunan. Bila kita dah faham kecerunan, ada apa kecerunan dia? Kita ada kecerunan kosong, kecerunan tak tertarif, kecerunan positif, kecerunan, ini negatif, kecerunan positif dan kecerunan negatif. Okey, jenis kecerunan. So, kenapa di sini ada jenis kecerunan? Sebab kecerunan di sini, kalau kita bandingkan dua kecerunan. Okey, bila kecerunan dia adalah sama, maka dia merupakan garis selari. Contohnya, kalau saya ada arah ke sini, maka kecerunan kita ambil Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Tak kira lah kedudukan dia duduk di mana, asalkan nisbah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 adalah sama, maka mereka merupakan garis selari. So, apakah sifat-sifat garis selari? Garis selari ini, tidak akan menyentuh satu antara satu sama dengan lain. Kenapa? Sebab bila dia selari, mereka akan berada pada jarak yang tetap. Maka bila mempunyai jarak yang tetap, maka mereka sentiasa mempunyai jarak yang tetap. Jadi mereka tidak akan bersilang. Mereka tidak akan bersilang. Dalam dua garis lurus, L1 dan L2 adalah selari antara satu sama lain jika M1 sama dengan M2. Maksudnya, kalau ini L1, ini L2, maka M1 dan M2. M1 sama dengan M2. Seterusnya, kita pergi kepada garis serenjang. Apakah maksud garis serenjang? Tengok garis merah dengan garis hijau. Bila garis merah dengan garis hijau bersilang, dan pada tapak bersilang itu, mereka adalah bersudut tegak 90 darjah. Maka itu namanya garis berserenjang. Garis berserenjang. Maka bila garis berserenjang, kita lihat bila berserenjang, kita gunakan Y1 tolak Y2 bahagi X1 tolak X2, kita akan dapat 1. Ini ialah M dia ialah 1, M ini ialah negatif 1. Maka hasil darab serenjang adalah negatif 1. Dan tidak semestinya 1 dan negatif 1. Di sini apabila kes mereka adalah sama. Bila perubahan Y dan perubahan X adalah sama. Dan jika tidak sama, apakah yang berlaku? Kita lihat contoh ke-5. Tunjukkan sama ada garis lurus adalah selari atau tidak. Kalau kita nak lihat sama ada dia selari atau tidak selari, apa yang kita akan lihat? Masih ingat, kalau garis selari, maka M1 sama dengan M2 kan? Jadi kalau ini ialah L1, garis pertama, ini garis yang kedua. Kita akan cari kecerunan masing-masing. Maka kita lihat 6X tambah 9Y sama dengan 7. 9Y sama dengan negatif 6X tambah 7. Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 7 per 9. Maka kecerunan M adalah negatif 2 per 3. Bagaimana kita tahu kecerunan? Kita akan tukar susun persamaan semula kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka kita boleh baca nilai kecerunan. Seterusnya kita lihat yang ini adalah persamaan dalam bentuk pintasan. Masih ingat pintasan? Maka kecerunan adalah negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Maka M sama dengan negatif 2 per 3. Maka kita cuba bandingkan kedua-dua kecerunan ini. Kecerunan ini negatif 2 per 3. Di sini pun negatif 2 per 3. Maka mereka adalah selari. Alright, kita lihat B. Garis lurus Y sama dengan 4 tolak K per 3X dengan keadaan K adalah pemala, adalah selari dengan garis lurus ini. Cari nilai K. Maka masih ingat, teacher kata kalau nak cari nilai M kecerunan, kita tukar kepada bentuk kecerunan. Kita lihat persamaan yang pertama. Y sama dengan 4 tolak K per 3X. Maka Y sama dengan negatif per 3X tambah 4.
M di sini adalah negatif K per 3. Okey, negatif K per 3. Okey, kita lihat persamaan yang kedua. 2X tambah 3Y sama dengan 9. 3Y sama dengan negatif 2X tambah 9. Pindahkan. Okey, maka Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 3. Okey, ini persamaan kedua. Okey, persamaan kedua, kecerunan dia ialah negatif 2 per 3. Apabila mereka selari, kita akan samakan N. Negatif K per 3 sama dengan negatif 2 per 3. Secara bandingan, kita akan dapat K sama dengan 2. Boleh? Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Tentukan sama ada garis lurus Y tolak 3X sama dengan 5 dan 3Y tambah X tolak 12 berserenjang atau tidak. So, masih ingat kalau berserenjang. Berserenjang, maka hasil darab kedua-dua kecerunan kita dapat negatif 1. Okey, maka kita cari M1. Y sama tolak 3X sama dengan 5. Y tolak 3X sama dengan 5. Y sama dengan 3X tambah 5. Maka M1 ialah 3. Cari M2. 3Y tambah X tolak 12 sama dengan 0. 3Y sama dengan negatif X tambah 12. Y sama dengan negatif X per 3 tambah 4. Maka M2 berapa? M2 adalah negatif 1 per 3. Cuba lihat hasil darab kecerunan. M1 darab M2 sama dengan 3 darab negatif 1 per 3. Berapa kita dapat? Negatif 1. Hasilnya kata, maka kedua-dua garis lurus adalah berserenjang. Okey? B. Tengok soalan B. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC. So, ada segitiga ABC. Okey, kita buat andaian letak mana-mana B dan C. Negatif 7K. Dengan keadaan K ialah pemalar, cari nilai K jika sudut ABC adalah 90. Maksudnya sudut di sini 90. Kalau sudut di sini 90, maksudnya BC berserenjang dengan AB. So, kalau BC berserenjang dengan AB, maka kecerunan BC darab kecerunan AB, kita akan dapat negatif 1. Okey, sebelum kita buat pendarapan ini, kita cuba carikan kecerunan BC. Masih ingat formula? Okey, formula 1 tolak K bahagi 2 tolak negatif 7. Ini kecerunan BC. Boleh? Kita darab dengan kecerunan AB. 2 tolak 0 bahagi 1 tolak negatif 5 sama dengan negatif 1. Alright, so kalau kita simplifikan dia, pemudahkan persamaan 1 tolak K bahagi 9 darab 2 bahagi 6 sama dengan negatif 1. Okey, selesaikan persamaan ini. Kita pindahkan 2 per 6 ni ke sebelah. Okey, kalau kita pindahkan, kita akan dapat negatif 3. Sebab sini 1 per 3, kita pindah dia dapat negatif 3. 1 tolak K per 9 sama dengan negatif 3. 1 tolak K sama dengan negatif 27. Kita pindahkan. Maka K sama dengan, ini pindah, kita pindah balik 28. Dapat? Okey, K sama dengan 28. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, latih diri 7.4. Okey, teacher akan bincang salah satu soalan. Nanti satu lagi kamu kena buat sendiri ya. Okey, tengok soalan nombor 1. Tentukan pasangan berikut selari atau berserenjang. Kalau nak selari atau berserenjang, kita kena cari M1 dan M2. Boleh? 2X tambah 3Y sama dengan 9. Sama dengan negatif 2X tambah 9. Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 3. Maka M1 negatif 2 per 3. Dapat? Tengok persamaan yang kedua. Okey, maka 6Y sama dengan negatif 4X. Y sama dengan negatif 4 per 6X.
Y sama dengan negatif 2/3X. Okay, C dia ialah kosong. Tapi M2 ialah negatif 2/3. Cuba bandingkan kedua-dua kecerunan. Mereka ialah sama kan? Maka pasangan pasangan garis lurus adalah selari. Maka murid boleh cuba buat soalan B. Okey, cuba buat soalan B dan bandingkan nilai kecerunan. Tengok soalan 2. Pasangan garis berikut adalah selari dengan keadaan P ialah pemalar. Cari nilai P. Garis lurus adalah selari. Kecerunan mereka sama. Kita cari kecerunan. Okey, teacher pindahkan negatif X tambah 10 sebab teacher nak samakan dengan Y sama dengan MX. Tambah si kecerunan, persamaan bentuk kecerunan. Maka Y sama dengan negatif X/2 tambah 5. Maka M1 ialah negatif 1/2. Dapat? Kita lihat soal persamaan kedua. Y sama dengan 3PX tolak 1. Ini dah dalam persamaan kecerunan. Betul? Okey. Maka kalau bandingkan, M dia adalah 3P. Kecerunan dia 3P. Bila mereka selari, kecerunan ialah sama. Maka samakan kecerunan. Negatif 1/2 sama dengan 3P. P akan sama dengan negatif 1/6. Alright. Next. Pasangan garis lurus berikut adalah berserenjang antara satu sama lain. Cari pemalar K. Bila mereka berserenjang, kita cari M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Tengok persamaan A. 3X tambah 5Y sama dengan 15. Okay, kita susun tukar kepada bentuk kecerunan. Y sama dengan negatif 3/5X tambah 3. M1 negatif 3/5. Persamaan kedua, 5X tolak KY sama dengan 2. KY ni saya pindah sebab dia negatif kan. So, KY sama dengan 5X tolak 2. Y sama dengan 5/KX tolak 2/K. M2 ialah 5/K. Bila dia kata berserenjang, kita darabkan dia. Negatif 3/5 darab 5/K, dia kena sama dengan negatif 1. Okey, teacher pemudahkan. Negatif 3/K sama dengan negatif 1. Negatif 3 sama dengan negatif K, maka K sama dengan 3. Boleh? Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir sebelum teacher berhenti. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC. Cari nilai pemalar A jika AB berserenjang dengan BC. Masih ingat tadi? Dia sama seperti contoh tadi kan? Okey, di mana A, B serenjang dengan BC. Apa yang kamu buat? Kita cari kecerunan AB darab dengan kecerunan BC sama dengan negatif 1. Boleh? Okey, yang ni teacher nak kamu cuba buat sendiri sebab tadi teacher dah ada bincang soalan yang lebih kurang sama dengan soalan ini. Boleh? Okey, maka homework untuk hari ini saya nak kamu buat latih diri 7.2. Okey, 7.2. Okey, buat soalan yang teacher belum bincang. Okey, buat soalan yang teacher belum bincang. 1B, 2B, 3B dan soalan 4. Okey? Okey, kelas teacher berhenti di sini ya. Kita akan berjumpa selepas cuti nanti. Thank you, kelas.